Ini satu keadaan yang sangat mendukacitakan kita lah, apabila kementerian-kementerian, bukan sahaja kementerian kasar, tapi kementerian-kementerian yang lain yang tidak dapat dikoordinat. Sebaliknya, mereka telah mengatur percutian yang lebih awal. Percutian sama ada umrah ataupun percutian keluarga ke luar negara. Saya fikir begini, sepatutnya ini menjadi pengajaran pada kita sebagai menteri, timbalan menteri, wakil rakyat. Musim-musim tengkujuh pada hujung tahun berlaku. Maknanya sepatutnya pada waktu itu pembekuan cuti di kalangan pegawai-pegawai tinggi kerajaan dan sebagainya untuk mengelak kita terkapai-kapai apa yang perlu dilakukan. Ini yang sepatutnya. Tapi sepatutnya bagi saya bukan saja dibekukan, sepatutnya mereka menteri itu sendiri kena berfikir, takkanlah musim tengkujuh ada yang nak pergi umrah. Betul lah, umrah tu sunat, tapi menyelesaikan masalah dalam negara kita yang berkaitan dengan bencana banjir ni yang kita tahu setiap tahun akan berlaku, itu lebih afdal daripada pergi umrah, apatah lagi untuk pergi kepada percutian keluarga. Ini saya fikir agak tak apa ada otak lah. Menteri-menteri yang fikir ambil cuti musim tengkujuh, musim tahu kata nak berlaku keadaan hujan dan sebagainya. Yang keduanya bagi saya ialah ada komen Timbalan Menteri Besar Kelantan. Dia kata jangan salahkan pasal pembalakan. Itu juga waktu kepala ayam di Jerai, Yan pun begitu. Menteri Besar Kedah kata bukan hanya isu pembalakan. Ya betul, saya akui bukan hanya soal pembalakan, tetapi pembalakan itu adalah satu faktor penting, satu faktor besar yang perlu dilihatkan kembali. Semua dua kata hari ini, kenyataan Menteri Besar Kedah, kenyataan Timbalan Menteri Besar Kelantan mengatakan bahawa semua pembalakan itu mengikut syarat, iaitu kuota-kuota yang telah pun diizinkan. Ya, saya akui mungkin betul ikut syarat yang ditentukan oleh jabatan perhutanan kan, jabatan hutan. Tetapi soal kuota itu sendiri harus dilihat kembali, sebab mereka telah berhujah bahawa ini disebabkan hujan yang lebih, hujan yang sepatutnya berlaku untuk satu tempoh 6 bulan, tiba-tiba berlaku dalam tempoh hanya beberapa jam saja kan, beberapa jam saja turun dengan begitu banyak. Okey, sepatutnya sekarang ini dah perlu difikirkan bahawa pemberian kuota kawasan pembalakan ni tak boleh ikut seperti mana syarat yang sedia ada. Tak boleh lagi. Sebab bila dia dibuat, pembalakan dibuat, bagi saya kita tidak berupaya untuk menampung pertumbuhan kembali pokok-pokok baru. Maknanya nak ambil masa berapa tahun baru nak naik pokok. Kalau ada lah tu. Kalau tak ada lah. Jadi ini perlu dilihat kembali. Tak boleh lagi. Soal kuota ni tidak boleh lagi. Jadi saya agak terkejut apabila di Pahang wartawan tua dia telah pergi menorahkai ke hutan-hutan. Dia mengambil gambar. Maknanya menunjukkan pembalakan. Jadi seolah-olah macam tak terkawal, satu. Yang keduanya, orang persoal apakah itu mengikut kuota. Kalau mengikut kuota, takkanlah sampai banyak tu bermakna bahawa kita kena kaji balik soal kuota, syarat kuota yang telah pun diluluskan. Bila pembalakan yang berluasa macam tu, akhirnya hujan lebat, hujan turun banyak, dia tak mampu tampung lagi dah untuk nak serap air ke dalam tanah untuk turun balik ke laut. Maknanya dia tak mampu tampung lagi sebab pokok dah tak ada. Ini harus dikaji kembali soal pemberian kawasan-kawasan balak ini. Tak boleh ikut syarat seperti mana yang sedia ada, perlu dilihat kembali. Yang keduanya ialah kalau kita lihat di Lembah Kelang, khususnya di Kuala Lumpur, yang dibangkitkan oleh beberapa orang ahli parlimen seperti YB Hana Yu, ialah kolam takungan yang sepatutnya dibuat kolam takungan. Kelulusan telah diberikan kolam takungan, tapi dipindah oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk dijadikan kawasan pembangunan. Bukan lagi dibuat kolam takungan. Sebab memang betul kolam takungan ini adalah satu penyelesaian kepada masalah bila hujan yang berlebihan. Jadi air itu akan disalurkan dalam kolam takungan untuk diserapkan ke dalam bumi. Tetapi akhirnya kolam takungan itu tak dibuat. Tetapi sebenarnya dijadikan kawasan yang sepatutnya dibuat kolam takungan itu dibuat projek pembinaan dan sebagainya. Satu. Yang ketiganya ialah
Memang PBT meletakkan syarat apabila JPS satu ketika dulu, beberapa tahun dulu, memberikan cadangan supaya dalam satu jumlah kawasan perumahan beberapa ratus buah rumah, contoh saya tak ingat yang ketepatannya, dia mesti ada kolam takungan. Mesti ada kolam takungan untuk nak mengelak dari segi masalah banjir ni lah, supaya masalah saliran kita tu, air akan dibawa ke dalam kolam takungan. Tetapi ini taktik pemaju. Dia buat fasa 1, fasa 2. Katalah maknanya syarat itu mesti 100 buah rumah perlu kolam takungan, tapi dia buat fasa 1 50. Jadi dia tak perlulah buat kolam takungan. Sebab memanglah dari segi pemaju dia akan berfikir buat kolam takungan kos, tetapi kalau buat rumah dia akan dapat untung. Jadi yang ni kerajaan perlu melihat kembali bagaimana untuk pastikan bahawa kawasan-kawasan perumahan baru ni mesti ada kolam takungan. Untuk dalam satu jumlah berapa banyak perumahan itu mesti ada kolam takungan untuk mengatasi masalah-masalah